Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia Babul khamis fi ta'atil batinah. Katanya pengarah, dan sifat-sifat yang kepujian itu iaitu seperti yang disebut oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab ni sejilid tebal ni. Kitab ni ada 40 bab, 40 tajuk. Bukan bab Usuluddin saja ni kitab ni. Asas dalam agama, tasawuf ada, fiqh ada, tauhid pun ada. Kitab Arba'in dipanggil. Ulama-ulama dulu sangat suka baca kitab ni. Dan paling kurang baca mengaji kitab ni sebutir, kitab Arba'in dipanggil. Sangat sedap. Katanya ulama, siapa dia yang tidak suka baca kitab Ihya ataupun kitab Imam Ghazali, berarti dia ada masalah. Hati dia ada masalah. Kerana kebanyakan kitab Imam Ghazali ni kitab cara mengenai aib diri kita. Dia tak cara mengenai aib orang, aib diri kita dan baiki diri kita. Maka kalau orang ada banyak penyakit hati, tak sedap baca kitab Ihya. Tak sedap kita baca kitab karangan Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab kena semacam dia. Kalau orang hak jadi bersih, akan rasa suka baca kitab Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali sifat-sifat kepujian. Sifat-sifat hati yang dipuji itu pertamanya taubat Tuhan. Pertamanya taubat. Hati yang suka bertaubat, situ maknanya. Sifat hati kan? Berarti hati suka bertaubat. Apa maksud bertaubat? Kalau buat masalah, kalau buat salah, hati terasa salah dan ingin minta maaf dengan Allah Ta'ala dan minta maaf dengan Tuhan. Berarti hati lagu ni, hati ni comel dah ni. Maksiat tu kita payah juga nak tinggal. Tapi apabila hati tu mula lagu tu, hati comel dah tu. Hati tu ada ibadat dah. Sekalipun zahir tak boleh buat ibadat, tetapi batin dah boleh buat ibadat. Yakni lagu mana? Hati sudah rajin bertaubat, rajin nak kembali ke Tuhan. Ada orang ibadat zahir tu banyak dah, tapi batin tak ada buat ibadat. Hati tak ada penuh rasa nak kembali ke Tuhan,
Tidak pernah rasa nak bertaubat ke Tuhan. Nabi kata hamba istighfar kepada Tuhan. Astaghfirullah 70 kali sehari. Ada riwayat kata 100 kali sehari. Nabi hok tak buat dosa pun minta maaf dengan Tuhan. Kita yang hina dina ni banyak maksiat, tentu banyak salah. Sama ada salah dengan Tuhan ataupun salah dengan makhluk. Ajar di mulut kita minta maaf. Belajar perkataan dua benda. Pertama tak tahu, sebut perkataan tak tahu. Kedua minta maaf. Allah saya tak tahu. Minta maaf. Ajar sebut lagu tu. Takut-takut apabila tak biasa, tak boleh nak sebut perkataan saya nak minta maaf. Tak boleh. Jadi keekok. Jadi rasa tak layak saya nak sebut perkataan lagu tu. Awak patut minta maaf dengan saya. Sudah. Hati lagu ni ada masalah lah tu. Keduanya khauf. Takut ke Tuhan. Lagu mana takut ke Tuhan? Lagu mana kita nak sahihkan takut ke Tuhan? Yakni dengan meninggalkan maksiat. Orang takut ke Tuhan dah tu. Kalau tak tinggal maksiat selagi tu tak suruh buat lah demo. Tak suruh buat lah demo. Kata saya takut ke Tuhan, tiba-tiba buat benda hak Tuhan marah. Ni takut ke apa dia? Menganyi ngada panggil. Ketiganya zuhud. Zuhud ni hati belakang Hati tidak lekat dunia. Hati tidak nak kepada dunia. Hati tidak sayang kepada dunia. Sekalipun dunia berada di tangan dia, sekalipun dunia penuh di tangan dia, tetapi tidak pernah berada di hati dia. Ni panggil zuhud. Ada orang duit tak ada, tapi dunia melekat juga di hati dia. Kalau saya gini, saya kalau, sudah. Saya cita-cita lagu ni, begini. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang ia ada. Tomok lagu ni, bukan zuhud. Keempatnya sabar. Sabar ni apa dia? Sabar, itu orang panggil Sabar ni banyak. Sabar dalam menghadapi maksiat. Sabar dalam menghadapi ibadat. Sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah. Paling rendah sabar ni, sabar dalam buat taat. Sabar mari dengan ngajar. Sabar sembahyang, sabar tutup aurat, ni pahala besar. Hak paling besar lagi, sabar tinggal maksiat. Ada orang ibadat buat dah, maksiat tak boleh tinggal. Sebab apa? Sebab maksiat ni lebih payah nak tinggal berbanding buat taat. Buat taat, sabar dah, kena sabar. Nak mengaji pondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, kena sabar. Sabar lagu tu. Biasa ya. Sabar hok payahnya, sabar tinggal maksiat lagi. Apabila sabar tinggal maksiat, hok payah lagi, sabar dalam ujian. Tuhan uji kita. Kita semaya dah, kita puasa dah, kita mengaji dah, kita tutup aurat dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji pula. Ujian ni banyak. Kadang-kadang dengan ujian kesakitan. Sakit. Kadang-kadang ujian yang kita nak tak boleh. Kadang-kadang ujian kesenangan. Ujian juga kesenangan. Ujian juga. Ujian dengan duit. Ujian dengan harta. Kadang-kadang masa tak ada pitih tu gak zuhudnya lah. Kecek lemah lembutnya lah. Tapi apabila ada pitih berubah dah perangai. Dulu masa susah tu gak saya dengan AJK masjid. Saya buat kedai kopi dengan orang-orang susah. Tetapi sekat kaya ni tak lekat dah balaso. Ujian juga. Maka nak bersabar dengan ujian ni paling payah sekali. Kelimanya syukur. Hati itu bersyukur. Apa maksud bersyukur? Merasai pemberian Allah. Hati tu rasa, ya Rabbi, nikmatmu ya Allah. Daripada pagi pas malam, daripada bangun tidur sampai tidur, nikmatmu tak pernah putus-putus ya Allah ya Tuhanku. Hak bukan nikmat sikit sangat ya, 1% saja. Hak lain semua nikmat belaka. Tiba-tiba ada orang duduk tengok hak 1% tu. Nya besar juga 1% tu, akhir sekali lupa 99% tu. Jadi ajar tengok nikmat Tuhan. Lupa ke ujian dia tu. Mudah-mudahan
kita akan lahir hati yang bersyukur. Nah, bukan kata tak ada nikmat pada diri kita, tak ada nikmat, mati hancur lebur dah kitanya. Boleh makan, boleh minum, boleh bergoni. Kadang-kadang orang ni lupa kata dia duduk dalam nikmat. Dua nikmat yang manusia selalu lupa, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan ni kerana tiap-tiap hari sihat rasa tak bersyukur ke Tuhan. Tuhan wi penyakit sekali, Allah baru terasa nikmat ya Rabbi. Nah. Kedua, apa dia? Nikmat masa lapar, masa rehat dengan keluarga, masa rehat untuk diri kita. Nah. Apabila sibuk tak berhenti-berhenti boleh rehat sehari, Allah sukanya. Dua nikmat yang selalu manusia lupa. Kerana kadang-kadang manusia tak rasa benda tu nikmat daripada Allah. Rasa tak rasa. Sihat. Jari orang sebut alhamdulillah sihat ambo hari ni. Jari. Apa tiap-tiap hari sihat tu kan? Tiap-tiap hari tu hari makan kita. Tiba-tiba demam 3 hari ya. Hak tak demamnya sejuta hari. Hak tak demam sejuta hari, demam sehari mengepek ke Tuhan dah. Subhanallah, jahatnya perangai kita nah, tak bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Keenamnya ikhlas. Ikhlas ni apa dia? Buat semata-mata kerana Allah. Buat semata-mata kerana Allah. Saya buat ni tidak ada kepentingan pulangan habuai kepada diri saya. Sama ada habuai itu berbentuk dunia. Saya buat bukan kerana dunia, kerana makhluk, juga bukan kerana akhirat. Kerana akhirat juga makhluk. Saya buat bukan kerana syurga neraka, tapi saya buat kerana mu ya Allah. Mu nak redha, mu tak si redha, mu nak buat gapo, hamba tak boleh nak kata lagu mana ya Allah ya Tuhanku. Aku buat semata-mata kerana mu. Maka ibadat yang ikhlas menyebabkan seorang itu jadi tenang. Kalau ibadat tak ikhlas, 2-3 lekok nampak selalu kawan tu. Saya buat ikhlas, saya buat ikhlas. Tapi kalau ada kepentingan, maka 2-3 lekok tak boleh kepentingan dia agak sudah selalu. Zahir selalu. Misalnya seorang itu jadi baik lah, jadi baik. Dia duk royak, dia ikhlas. Tiba-tiba orang kampung tak cara gapo, tak royak dia baik. Nyetok lah dia lama-lamanya. Bapa dia mau makan lagu ni. Ikhlas kerana Allah. Maka tu hari pak. Apa 2-3 lekok pecah semula. Apa 2-3 lekok tak buat pula. Bapa? Tahu tak ada orang royak baik. Seorang pun tak ada puji hamba. Nyetok selalu. Sebab tu Tuhan kata ibadat kalau tak ikhlas dia nampak selalu. Tak sedap menipu dalam perut pedah orang ni. Ada orang kata, dia mau tahu mana takut dia ikhlas. Betul. Hamba tak tahu. Tetapi Nabi kata, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sara'i. Bagi hak tak tahu tak sedap kecek lah. Dia mau kata dia ikhlas pun dia mau tak tahu juga. Hamba kata tak ikhlas, hamba tak tahu juga sebab bagi batin. Tapi hak zahirnya nampak lagu tu lah. Katanya Nabi, kita hukum hak zahir. Hak batin tu serah tu. Ikhlas ni payah, ikhlas ni. Tuan dia sendiri pun tak tahu dia ikhlas ke tak ikhlas. Ketujuhnya tawakal. Lepas ni kita belajar belaka sifat-sifat hak hati hak juruh ni. Kena belajar sifat hak buruk kita mengaji dah. Sifat hak molek pula kita mengaji. Ketujuhnya tawakal. Tawakal ni serah 100% kepada Allah. Serah 100%. Sama ada kita usaha dulu ataupun tidak berusaha. Tak usaha langsung. Tak usaha langsung. Makan minum serah Tuhan belaka. Maka bagi manusia yang siapa peringkat tawakal ini, tak apalah. Tapi bagi siapa dia yang tidak siapa kepada peringkat tawakal, maka kena berusaha. Cari pitih sama seria, cari barang halal, barulah serah kepada Tuhan. Hati serah semua urusan kepada Tuhan. Tangan, fikiran bergerak menurut sunnah Nabi suruh fikir usaha ikhtiar. Misalnya kita nak suruh budak jadi orang alim, otak kena bergerak. Lagu mana budak ni nak suruh jadi alim? Tangan kena bergerak. Bawa kitab, ngajar ke dia nak suruh dia jadi alim. Lepas tu dia tak jadi alim. Bukan kerja hamba. Hati hamba serah ke Tuhan daripada awal-awal lagi. Hamba bawa pen, hamba bawa kitab tu serah ke Tuhan awal-awal lagi. Bukan kata hak ni hak hamba, hak jualing Tuhan. Bagi tugas pula. Dok, 100% awal-awal lagi.
Cuma usaha ikhtiar tu kena ada. Ikut sunnah Nabi. Nabi pergi perang bawa pedang. Nabi pergi perang bawa baju besi. Lepas tu Nabi tak tawakal ke? Oh, jangan duk petika. Nabi kalau bak tawakal. Nabi lah paling hebat dalam bak tawakal. Tapi bapa bawa baju besi. Tapi bapa bawa kuda pergi perang bawa juga senjata. Siap ajuk pada orang. Siapa dia ada kelengkapan, ada pitih, beli pedai banyak-banyak, beli gapo. Pak Nabi tak tawakal ke? Nabi tawakal. Tawakal ni sifat hati. Kena ingat, tawakal sifat hati. Sifat anggota pula usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar tu kena ada. Maka usaha dan ikhtiar dapat pahala pula. Hati tawakal dapat pahala pula. Kalau dia berusaha saja, ikhtiar tapi tak serah Tuhan, usaha ikhtiar dapat pahala. Batin dia, hati dia pula tak boleh pahala. Kalau buat dua-dua, hati tawakal, anggota zahir, usaha ikhtiar, dua-dua boleh pahala. Kelapanya mahabbah, saya ni saya ke Tuhan sebenarnya. Tu pertama-tamanya saya ke Tuhan. Apabila orang tu saya ke Tuhan, dia tak akan buat nyanyi kepada makhluk Tuhan. Dia akan saya kepada makhluk Tuhan. Tak usah royak lah kalau dia kata dia saya ke Tuhan, tiba-tiba dia tidak saya kepada makhluk Tuhan. Sudah. Kerana apa? Kerana makhluk Tuhan ke? Mu saya ke dak Tuhan? Saya. Maka semua makhluk, semua milik Tuhan mu akan saya. Kita kalau saya kepada seseorang, baju dia kita cara, Allah baju orang hamba saya ni. Selipar dia kita saya. Apa selipar orang kita saya? Goni hok orang hok kita. Oh ni kakak dia ni kena sipai molek ni apa? Oh ni bagi hok hamba orang hamba saya ni. Maka manusia apabila saya ada dalam hati, insya-Allah dia akan saya seluruh makhluk. Dia tengok orang baik, tentu dah dia saya. Dia tengok orang jahat pun dia sayangnya lah budak ni. Allah lah. Bukan dengan perasaan benci. Tengok dengan keadaan saya. Daripada mana saya ni? Kerana dia makhluk Allah. Kerana dia juga nak hidayah. Sebagaimana kita dapat hidayah ni, kita boleh hidayah. Tuhan kita jadi juru. Maka orang-orang jahat pun kalau dia dapat hidayah, supaya kita ya. Maka hati orang yang ada mahabbah ke Tuhan, maka akan sayang seluruh milik Tuhan. Lagu tu. Tak ada istilah saya ke Tuhan tapi makhluk Tuhan saya tak saya. Kejadian alam ni, pokok kayu, dunia, alamnya milik Allah Taala. Saya ke Tuhan, saya. Sebab tu orang mukmin tak buat khianat ke pokok-pokok. Orang mukmin tak buat khianat ke binatang. Orang mukmin tak buat khianat kok apa-apa pun tak buat khianat. Apa? Sebab dia saya. Apa dia mau saya? Ni milik Allah Taala, milik Tuhan yang hamba saya. Lagu tu. Sebab tu lah ni zaman-zaman akhir zaman tak ada dah perasaan saya ni. Saya yang sejati, saya yang berasal daripada saya Allah. Hak ni tak ada dah. Sebab apa? Orang manusia saling penting diri. Ni tak ada saya Tuhan ni. Bapa, amo saya Tuhan tapi amo tak saya ke dia. Lagu mana? Kalau dia mau saya Tuhan, dia mau akan saya semua makhluk ciptaan dia. Maka hidup dalam saya ni serupa Nabi Muhammad dengan sahabat. Hidup tak makan tak apa. Lapar tapi ada orang saya kat ambo rasa bahagianya hidup ni. Ada orang cara kat ambo. Ambo susah tak apa. Ambo rasa bahagia sebab ada orang saya kat ambo. Sahabat-sahabat ambo saya kat ambo, Nabi saya kat ambo. Sahabat-sahabat dulu hidup biasa ya. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Tapi hidup dalam keadaan bahagia kerana ada saya. Lo ni, sekalipun ada duit lo ni. Tapi hidup dalam keadaan saling benci-membenci. Sama-sama dia pun benci. Tengok orang Islam pun benci. Tengok orang kafir. Lagi-lagi lah bencinya. Tak ada perasaan nak suruh dia dapat hidayah ke. Maka nak jadi seorang pendakwah, nak ajak orang kepada kebaikan, hak ni sifat asasi dia. Sifat mahabbah kena ada dalam perut bedah dia. Kalau dia tak saya, sudah selalu. Nak jadi ajak orang kepada kebaikan dengan benci, sudah selalu. Nabi Muhammad bawa ni mahabbah. Bawa rahmat, bawa kasih sayang, bawa kesian belah, bawa rahmat, bawa mahabbah. Sebab tu dia orang jahat setara mana dia usaha juga. Dia pisah juga biar orang ni jadi baik juga.
Biarlah habis modal alik dia, kau letih alik dia, tak apa, hak penting mu jadi baik. Hak penting dalam hatimu ada kalimah la ilaha illallah. Rasulullah apabila berdakwah ke Taif, maka orang Taif benci kepada Rasulullah. Ia lawan dengan benci. Saya dibalas dengan benci. Nyo pekong dengan batu. Ni perbuatan orang benci kat orang. Pekong dengan batu, nyo kata, nyo wak gapo. Maka perbuatan orang saya mepeh-mepeh kawan tu. Mepeh jalan Rasulullah nyo pekong di batu. Zaid bin Harisah tak cakap royak. Berhenti lawan, jangan dok pekong. Hamba tak boleh nak berjalan, nak rebah dah pekong dengan batu. Dak, nyo pekong budak-budak kelepuk-kelepuk. Dah dah mau upah. Akhir sekali marilah malaikat bukit nak kepik Taif. Taif ni duk celah bukit. Katanya malaikat bukit ni kata, ya Rasulullah, royak kata, perintah kata suruh kepik bukit ni, amo kosek bukit ni kepik pun, hancur lebu tak ninggal bakar. Baru naik kau gapo hancur lebu kena kepik dengan bukit. Katanya Rasulullah, jangan dok buat lagu tu. Saya tak setuju. Apa tak setuju ya Rasulullah? Ya dak nyanyi kau mu ya Rasulullah. Mu tak ada kau rasa benci ke dia sikit, kau gapo dia nak marah, kau berdendam, kau gapo dia. Dah. Saya berharap sekalipun hak lah ni, hak tua lah ni tak saya terima dak Islam, tetapi saya berharap akan keluar daripada ujung sulbi popok dia ni orang yang beriman dengan Allah. Betul sungguh. Generasi ayah tak beriman tak apalah. Tengok Nabi Muhammad, tengok saya dia. Saya kepada benda yang belum wujud lagi. Kita benda ada yang kita saya ni, benda hak akan datang kita tak saya. Nabi Muhammad saya dia melampau telajak siapa saya pada barang hak tak wujud lagi. Tengok Nabi Muhammad, dia punya power dia, saya dia. Pakal kita nak jadi pendakwah kena ada sifat mahabbah lagu tu. Maka apabila malaikat kata nak kapit, Rasulullah kata jangan aku berharap akan keluar daripada hujung sulbi dia orang yang beriman dengan Allah. Maka malaikat bukit tu mengiling, Allah tak marahmu ya Rasulullah. Sadaqa Rabbi, benarlah Allah katamu tu rahmat bagi sekalian ahli. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul lah Tuhan sebut dalam Al-Quran. Mung ni rahmat saya Tuhan bagi seluruh alam. Tu Rasulullah. Dia sendiri tu rahmat dah. Dia tubuh dia sendiri tu tuai dia sendiri, gerakkan dia, pemikiran dia semua menunjukkan kasih saya tu. Kesembilannya redha. Redha, suka redha maknanya. Suka dengan Tuhan? Ya. Suka dengan takdir Tuhan? Ya. Suka dengan takdir Tuhan? Ya. Saya suka ni lebih tinggi daripada sabar. Sabar ni kita nak sebalik dia. Misalnya kita miskin, kita bersabar, boleh pahala. Kita nak kaya, ya saya nak kaya tapi saya bersabar di dalam kemiskinan. Awak sakit, awak nak sembuh, ya saya nak sembuh tapi saya sabar dengan sakit saya. Boleh pahala. Hati awak baik dah. Tetapi kalau lebih baik lagi, ridha. Ridha lebih tinggi lagi. Gapo dia ridha? Ridha ni suka. Sukanya lamba. Katanya ulama, darbul habib ka akliz zabib. Darbul habib ka akliz zabib. Pukulan seorang kekasih. Pukulan seorang kekasih seperti makan buah jabik dah manis rasa dia. Kalau kita rasa Allah Ta'ala tu kekasih kita, kalau kita rasa Allah Ta'ala sayang kita, maka apa saja yang ia buat kepada kita itu manis. Kerana segala perbuatan tindak tanduk di antara kekasih dengan kekasih itu tidak memberi kesan apa-apa. Semua manis berlaku. Supaya orang kata baru menikah lah, kalau terketuk pun tak ada bau lah mana, wanginya lah. Dah mula-mula masa saya. Tapi kalau dia beci gak la haula wala. Silap saja. Air teh tak boleh gula, mengepek dah supaya serana. Ingat rumah kita tak ada gula ke apa. Beci dah tu. Dia beci gak benda sikit, benda buruk jadi nampak besar. Tapi kalau benda dia saya derita seluruh sepanjang umur pun tidak memberi kesan. Tengok Laila dengan Majnun. Laila dengan Majnun. Majnun jadi gila kerana seorang perempuan. Tapi dia tak rasa derita pun. Sebab apa? Kerana saya. Saya punuh ni kerana saya. Tak jadi masalah.
Tu Laila dengan Majnun, orang jadi gila. Apa? Jalan dah tu. Ni ridha, suka kepada Allah Taala. Tapi kalau hati kita masih tidak merasai Allah itu kekasih kita, tak sedap tikar di alik Tuhan dah. Tak sedap tikar alik Tuhan, kita tak tahu. Tapi kita letak Tuhan di mana? Ulama kata jangan mutahnya alik Tuhan. Tuhan saya kodok ambo. Tuhan reda kodok ku ambo. Tanya demo dulu. Demo saya kodok Tuhan. Demo reda kodok ke Tuhan. Kalau demo reda, insya-Allah kata Tuhan reda. Alik Tuhan tak sedap tika. Alik demo dulu nak jawab kata. Kalau demo rasa kata demo ni reda ke Tuhan, insya-Allah Tuhan reda. Tu kita nak tahu. Orang tu lagu mana dengan kita tengok kita kepada Allah. Kita nak tahu kedudukan kita di sisi Tuhan setara mana, kita buat lagu mana Tuhan kedudukan dia di sisi kita. Kalau Tuhan lah paling tinggi, Nabi Muhammad paling tinggi, insya-Allah kita duduk setara tu juga. Tapi kalau Nabi Muhammad sambil lewa, Allah Taala sambil tok bawah lagu tu ya. Lagu tu lah kita dengan Tuhan, tak sedap tikar lek Tuhan. Ke-10-nya zikrul maut, hati yang sentiasa menyebut kematian. Hati duk ingat kemati. Hati lagu ni akan jadi juru. Kalau hati tak ingat kemati, sudah galak selalu. Kita kalau duk tengah-tengah galak, tiba-tiba ada berita kematian, senyap sebentar. Buat apa? Ingat mati. Tak salah ingat mati ni. Ingat mati tak ada apa dah lah. Ada orang ingat mati menyebabkan jadi malah. Bapa demo duduk atas balasah duk mengatik saja. Demo jangan duk sungguh sangat ke, duk luar tu mati ke. Lepas tu duk atas balasah tak mati ke? Mati supaya tolong juga. Bapa demo mengatik lagu ni. Tahu saya malah sebenarnya walau ingat mati. Ingat mati ni bukan jadi malah. Ingat mati ni nak suruh kita jadi juru. Wak kerja jadi juru. Allah, bapa demo mari awal ni. Ambo ingat mati kalau wak kerja tak jujur gak nyanyo ambo. Jadi juru. Kerja jadi sungguh. Ngajar jadi sungguh. Jadi pelajar yang bersungguh. Kedai kopi jadi wak sungguh. Orang nak minum air ni demo amanah bayar ni air ambo ni ambo wuyuh molek. Layar orang comel. Tu ingat mati. Bukan ingat mati pergi sebesnya. Mati dalam ambo. Akak kepala. Mati dalam ambo. Padahal dia malah wak kerja. Tiba-tiba dia kata dia ingat mati. Ingat mati ni wak kerja kau sungguh. Wak kerja kau comel. Tu baru ingat mati. Ni duk sebab lagu tu. Nabi Muhammad paling ingat mati. Nabi Muhammad paling ingat mati. Setara mana Nabi ingat mati? Nabi kata tanya ambo lakah. Nak akak tu ambo nak letak semula, ambo tak yakin ambo boleh letak semula, takut mati. Nyo ingat lagu tu, time jalan. Tak tahu. Kita jalan 500 km tak ingat lagi mati. Nabi Muhammad nak akad selakah, nak letak semula tak berani. Kayak mati terguling tengah-tengah jalan lagu ni. Tu Nabi Muhammad. Tapi kita tak ingat mati. Kubahannya. Nabi Muhammad ingat mati, tak ada dia paling berjuru sekali. Tahi wak kerja, tahi semaya, molek, tahi wak kerja, muamalah dengan orang. Semua wak comel belakang takut-takut mati. Ambo kecek dengan dia ke takut salah ke mati ke ambo kecek molek. Muamalah molek, perang molek, gini molek Allah Rabbi. Tu maksud ingat mati. Bukan ingat mati ni perbuatan hati. Bukan kata duk sebab belakang. Kedai kopi pun tutup. Tak ada orang nak mari makan. Apa? Tahu tu dia 2-3-4 hari ni ingat ke mati. Malah dah tu. Kalau ingat ke mati apa kaitan dengan kaca ITO-nya? Nampak? Apa kaitan? Kaca lah tak mati, tak melambatkan mati, tak mencepatkan mati. Jadi maksud ingat mati ni, jadi hati tu jadi juru, jadi wak kerja comel. Tu maksud dia. Al-faslul awwal fi taubah. Fasa yang pertama pada menyatakan hati yang bertobat. Wallahu a'lam.